Kerajaan akan teruskan usaha memperhebat bantuan kembali ke sekolah. Akmal Saleh desak Perdana Menteri pecat Tiong King Sing. Timbalan Perdana Menteri saran tubuh Perbadanan Tanah Bumi Putra. Menteri Ekonomi seru rakyat berfikiran lebih terbuka dalam membuat keputusan. KPKM dan MyCC jalin kerjasama siasat dakwaan kartel dalam industri beras. Mahkamah benarkan tindakan sekumpulan pesara cabar kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 29 Februari 2024 bersamaan 19 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan meneruskan usaha bagi memperhebat program bantuan kembali ke sekolah. Menerusi kenyataan di laman Facebook, beliau berkata ia susulan program kembali ke sekolah yang diadakan di Parlimen Tambun baru-baru ini. Jelasnya, Setiausaha Politik Kamil Munim telah menyampaikan sumbangan kembali ke sekolah Parlimen Tambun bagi pihaknya. Seramai 1,500 penerima mendapat manfaat dari program itu yang diharap dapat membantu menampung keperluan membeli barangan sekolah. Tambah Datuk Seri Anwar, bantuan seperti itu akan terus diperhebat untuk rakyat keseluruhannya. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim didesak Ketua Pemuda UMNO untuk memecat Menteri Pelancongan Tiong King Sing berikutan beberapa isu baru-baru ini. Dr. Akmal Saleh berkata ia termasuk hidangan berasaskan babi bak putih yang dimasukkan dalam senarai makanan warisan negara serta penurunan pangkat Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Tourism Malaysia, Amar Abdul Ghaffar. Katanya jika Ketua Pengarah Pelancongan diturunkan pangkat disebabkan prestasi merosot, maka alasan yang sama boleh digunakan kepada menteri yang bukan sahaja merosot tetapi menteri yang paling teruk dalam sejarah. Beliau menegaskan Menteri Kong Kali Kong lebih baik meletak jawatan. Terdahulu Tiong menjadi tumpuan apabila Amar mengesahkan menerima surat memaklumkan bahawa dirinya bukan lagi Ketua Pengarah agensi kerajaan itu berpuat kuasa 26 Februari. Tiong kemudian menjelaskan Amar diturunkan pangkat sebagai timbalan Ketua Pengarah kerana tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan untuk menarik pelancong ke negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan penubuhan Perbadanan Tanah Bumi Putra bagi meningkatkan pemilikan tanah komuniti itu untuk dimanfaatkan pada masa hadapan. Zahid yang juga Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah berkata, langkah itu dapat membantu menjamin mengekalkan pemilikan tanah Bumi Putra sebagai asas kestabilan ekonomi dan pemeliharaan identiti kebangsaan. Jelasnya adalah disyorkan semua tanah-tanah berstatus pajakan melebihi 50 ekar bagi kawasan pertanian ataupun plot-plot industri yang melebihi 20 ekar apabila sampai tamat tempoh pajakan dan dipohon untuk penyambungan, 20% daripada tanah berkenaan hendaklah diserahkan semula kepada kerajaan dan diurus takbir melalui perbadanan itu. Langkah itu juga dapat menjamin keseimbangan demografi kaum dan mewujudkan kelangsungan kawasan usaha Bumi Putra bagi pertanian, penindustrian dan penempatan baharu. Zahid juga mengesyorkan pembabitan Bumi Putra dalam sektor pertanian tanaman makanan berskala besar sama seperti ketika penubuhan Felda dan Felkra. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, sudah tiba masanya rakyat berfikiran lebih terbuka dalam membuat keputusan dan bergerak keluar daripada mentaliti carrot and stick, ganjaran dan hukuman yang mengharapkan ganjaran bagi setiap pelaksanaan program kerajaan.
Dia berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Oscar Ling Chow Yu, PhCbu, mengenai apa langkah sepadan untuk mengatasi rakyat yang enggan mendaftar sistem pangkalan data utama PADU. Mengakui masih ada rakyat yang belum berhasrat mendaftar PADU, Rafizi berkata ia tidak memaksa kerajaan untuk mewajibkan pendaftaran sistem berkenaan bagi warga negara berumur 18 tahun dan ke atas. Menyedari hal itu, beliau berkata kerajaan akan terus menggalakkan rakyat di negara ini untuk mendaftar dan mengemaskini maklumat serta data menerusi PADU. Di samping itu, Rafizi berkata strategi komunikasi berkesan juga sentiasa diberi penekanan bagi menarik minat berterusan rakyat untuk mendaftar sistem berkenaan. Dengan itu, beliau menuntut peranan ahli parlimen untuk bersama-sama membantu kerajaan memberi penerangan kepada rakyat di kawasan masing-masing supaya mereka mendaftar PADU. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM mengesahkan sedang bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC untuk menyiasat dakwaan wujudnya unsur mafia atau kartel dalam industri padi dan beras. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, kerjasama siasatan dilakukan berdasarkan Akta Persaingan 2010, Akta 712. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Hassan Abdul Karim, PH Pasir Gudang, yang menuntut penjelasan daripada menteri apakah wujud unsur mafia dalam industri beras di Malaysia. Mengenai isu ketidakstabilan beras putih tempatan BPT di pasaran, Mohamad Sabu berkata ia dipengaruhi banyak faktor, antaranya disebabkan penggunaan beras dalam tender makanan kerajaan selain sumber bahan mentah itu yang dijadikan medium pembayaran zakat. Beliau berkata satu lagi punca ketidakstabilan BPT adalah pembelian tinggi oleh pengusaha kedai makanan dan restoran selain peranan pihak industri yang mengeluarkan produk sampingan berasaskan beras. Dalam pada itu, katanya, kenaikan harga beras import BPI akibat tekanan daripada ketidaktentuan harga beras global, dasar negara pengeksport dan kemerosotan ringgit pula mempengaruhi kenaikan harga BPI. Jabatan Peguam Negara AGC tidak membantah tindakan sekumpulan pesara penjawat awam memulakan prosiding semakan kehakiman. Difahamkan ia bagi mendapat perintah memaksa kerajaan menyegerakan pelarasan pencen mengikut formula sebelum pindaan kepada Akta Penyelarasan Pencen 1980. Aminah Ahmad yang bertindak bagi pihak 56 pesara lain untuk meneruskan semakan kehakiman yang membuka jalan bagi pendengaran masa depan mengenai merit cabaran itu. Semasa prosiding mahkamah terbuka di hadapan Hakim Amarjit Singh, Peguam Pesara Abdul Syukur Ahmad memaklumkan bahawa tiada bantahan dibangkitkan oleh AGC yang memangku jawatan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kerajaan Persekutuan. Amarjit kemudian memberikan kebenaran semakan kehakiman dan menetapkan 14 Mac ini untuk pengurusan kes itu. Pesara penjawat awam itu menyeret kerajaan ke mahkamah pada 12 Januari tahun ini berhubung dakwaan kerajaan gagal mematuhi keputusan Mahkamah Tertinggi yang membatalkan tindakan Undang-Undang Pencen. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.